Nampak tak? Moderator nampak? Nampak. Jelas. Kalau saya buka, contoh saya buka window lain, dia terhalang ke? Ni dah buka window lain. Sebab nampak Ha? ni je sama ni. Nampak balik Nampak yang kampung sama juga. Nampak yang sama Betul. Okay, insyaAllah pada malam ni saya diberikan tajuk. Saya pun saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa. Tapi pada malam ni saya suka untuk memberikan sedikit perkongsian kepada anda semua, iaitu mengenai balik kampung. Okay, sebelum saya meneruskan, elok kiranya kalau kita ada perbincangan dua hal itu, barulah kita rasakan insyaAllah perbincangan pada malam ini agak menarik sedikit. Okay. Apa yang kita tahu tentang balik kampung? Siapa tahu? Saya tak dapat nampak muka, jadi saya bercakap dengan kamera sekarang. Siapa boleh jawab? Siapa yang tahu tentang balik kampung? Sudirman Siapa? Okay lah, kita terus pick lah jadi mungkin dia lebih best kot kalau kita pick. Okay, Akmal Buhari. Apa yang anda tahu mengenai balik kampung? Balik rumah nenek. Okay, balik rumah nenek. Okay, kita simpan jawapan tu sebab dia ada berkaitan dengan apa kita bincangkan pada malam ini. Okay, semua kita tahu bahawa kita sekarang berada dalam fasa Aidilfitri kan, iaitu kita semua berada dalam fasa tengah menyambut Syawal. Okay, sekarang ni moderator, saya punya ni masih nampak ke? Saya punya Nampak. Nampak lagi balik kampung. Okay. Okay, terima kasih. Okay, kita teruskan Okay, kita terus kepada apakah maksud Aidilfitri. Okay, sebelum kita nak tahu apakah maksud Aidilfitri, kita kena tahu apakah maksud Aid dan apakah maksud Fitri. Okay, Aid ni dalam bahasa Arab dan bila diterjemahkan dia bermaksud kembali kepada asal, iaitu kembali kepada asal. Kerana apa kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita kembali kepada pencipta kita, asal tempatnya itu kita sebut sebagai ma'ad, dan waktu kita kembali kepada Allah kita sebut sebagai mi'ad. Okay, saya ulang saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asal tempat kita kembali kepada Allah kita panggil sebagai ma'ad, dan waktu ataupun masa kita kembali kepada Allah kita sebut sebagai mi'ad. Kita tengok dalam surah Al-Imran ayat yang ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Mi'ad, antara janji Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengembalikan manusia, mengembalikan kita semua ini kepada Allah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan masanya. Maka tempat kita kembali itu kita panggil sebagai ma'ad, dan waktu kita kembali kita panggil sebagai mi'ad. Okay. Sebab itu dalam satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang bukunya bertajuk Zatul Ma'ad, iaitu bekal untuk kembali. Maka kawan-kawan, sahabat sekalian, ayat ni dapat kita bagikan kepada dua maksud, iaitu balik kampung yang pertama, iaitu balik kampung di dunia, dan balik kampung yang kedua akan kita bincangkan selepas ini. Okey, kita masuk kepada balik kampung di dunia. Kalau kita perasan,
ketika mana kita ingin mempersiapkan kita nak kembali ke halaman, ke kampung halaman kita ataupun kita nak balik kampung, kita ada, pastinya kita akan ada kita akan mempersiapkan bila mana kita nak balik kampung. Contohlah sekarang ni kita bukan musim COVID, kita anggap sekarang kita berada pada musim kebiasaan manusia, itu normal manusia. Kita mempersiapkan kita nak kembali ke kampung, ketika mana kita mempersiapkan kita nak kembali ke kampung, lebih daripada kita nak mempersiapkan kita kembali ke kampung halaman di akhirat. Maka kita kena berhati-hati. Kalau persiapan sebelum balik raya kita, contohlah seminggu lagi sebelum raya, kita dah beli macam-macam. Kita beli baju, kita beli kita beli semuanya lah, kita persiapkan. Kita beli kasut baru, kita beli baju baru, kita beli topi baru, kita beli seluar baru kan. Kalaulah persiapan sebelum kita balik ke kampung halaman ataupun sebelum raya, kita telah mempersiapkan dengan sebaik dan sehabis baik. Ataupun saya pernah ingat lagi kan, saya pernah tengoklah ketika mana sebelum raya, ketika mana sebelum COVID kan, sebulan sebelum raya, tiket bas telah pun habis dijual. Dan saya sekarang menetap kat Sabah. Kalau yang selalu beli tiket lah kan, kalau sebelum raya, pastinya harga tiket ni dia akan mencicah hingga ke 800 ke 900 satu hala. Dan orang yang bersiap sedia untuk balik ke kampung halaman dia, dia sanggup untuk beli walaupun harga dia mencicah sampai RM1,000. Kita tengoklah sendiri, mungkin kawan-kawan kita ataupun kaum kerabat kita, keluarga kita, bagaimana persiapan mereka ataupun kita sebelum kita nak balik kampung rumah nenek tu, kita nak balik kampung rumah saudara tu, kita nak balik kampung ataupun kita nak raya dekat rumah kita dekat kampung. Masya Allah, persiapan yang sangat-sangat menarik, persiapan yang sangat-sangat memang tak terkira. Sebab kita rasa inilah setahun sekali Syawal datang lagi menyambut kembali itu lagu. Okay. Jadi fitrah, kalau seseorang itu ingin balik ke kampung, dia selalu terkait pada dua sisi. Pertama, persiapan orang yang pulang, dan yang kedua, persiapan destinasi ataupun tempat yang dituju. Maknanya contoh saya ambil contoh Hazim. Hazim adalah orang yang nak pulang dan tempat destinasi Hazim nak pergi itu adalah tempat yang dituju. Maka ketika mana kita nak balik kampung di dunia, manusia selalu terkait pada dua keadaan, iaitu persiapan orang yang pulang dan persiapan tempat yang dituju. Okay. Kalau kita perasan setiap yang nak balik kampung, dia akan mempersiapkan secukupnya sebelum dia balik kampung. Sebab dia rasa kalau dia balik kampung, dia tak cukupkan lagi apa yang sepatutnya, maka dia rasa macam ada something wrong, macam bukan keadaan yang normal kan. Kalau kita perasan semua orang buat kuih-muih, buat macam-macam lah sebelum persiapan raya. Dan uniknya, orang yang merasakan bahawa dia tak cukup bekal untuk pulang berhari raya ataupun balik ke kampung, maka secara logiknya dia tak akan pulang. Saya pernah jumpa seorang kawan saya, dia tengah termenung kusendiri dia termenung, lepas tu saya pergilah kat dia. Lepas tu dia kata, kenapa tak balik kampung? Saat time tu saya dah nak balik ke kampung. Okay, bila mana saya bertanya macam tu, dia menjawab apa? Dia menjawab, saya tak cukup persiapan lagi dan saya tak ada persiapan pun nak balik kampung. Maka kita boleh hipotesiskan dia, orang yang tak cukup bekal, maka dia tak akan balik ke kampung. Orang yang tak cukup bekal untuk pulang, maka dia tidak akan dan tak akan rasa kepulangan ke kampung untuk berhari raya. Dan sangat-sangat hebat, orang yang persiapan dia cukup ataupun bekal dia cukup, dengan suka hatinya dan dengan sesuka dan segembira hatinya, dia akan apa buat? Dia akan apa tahu? Dia akan call mak dia dan lepas tu dia akan bagi tahu, mak,
adik akan pulang ke kampung berhari raya pada tahun ini. Dan segembira mak dia, kan? Bila mana kita call mak kita kan, mak adik nak balik kampung ni kan untuk berhari raya kan. Mak kita adalah orang yang paling gembira bila mana dia tahu kita lah orang yang akan balik ke kampung. Maka apa dia buat? Dia akan membuat persiapan di kampung halaman. Dia akan mempersiapkan segala-galanya dan sangat luar biasa. Rumah dicat, pasang lampu pelita, pasang liplak, tukar kapet, tukar sofa, tukar langsir, basuh rumah, cuci rumah kan. Apa lagi? Makanan yang dahsyat-dahsyat kan. Makanan yang tak pernah ada diadakan. Dan hebatnya lagi, makanan yang jarang kita nampak tiba-tiba di hari raya akan ada makanan tersebut kan. Contohnya macam lemang kan. Lemang ni satu benda yang amat jarang untuk kita makan, tapi bila mana di hari raya dia jadi satu benda yang kita rasa macam satu budaya, satu nikmat yang sangat wow bila mana ada lemang kan. Kalau dekat Sabah ni kita panggil sebagai kat Tawau lah kan, makanan yang famous kat sini adalah burasak. Jadi kalau burasak tu tak ada, maka tak meriahlah raya pada di tempat tu. Jadi itulah yang kita katakan sebagai balik kampung di dunia. Dia terkait kepada dua benda, iaitu persiapan orang yang pulang, iaitu kita nak bersiap. Orang yang cukup bekal dia akan bersiap untuk pulang atau balik ke kampung dengan selengkap-lengkapnya. Dan orang yang tak cukup bekal, maka dia tidak akan bersiap dan dia tak akan bersedia untuk pulang dan balik berhari raya. Dan keduanya adalah persiapan tempat yang kita nak tuju. Kita nampak hari ni kalau kita balik kan, ataupun di rumah kita sendirilah kan, betapa kita sangat-sangat semangat untuk mengemas rumah, untuk buat apa yang kita tukar segala macam kan. Mak kita tukar segala macam. So kita nak apa? Kita nak meraihkan Aidilfitri tu, kita meraihkan hari raya tu. Maka inilah yang dikatakan sebagai balik kampung di dunia. Persoalannya, sahabat saya sekalian, ada balik kampung yang kedua yang sifatnya abadi. Persoalannya, kita ada balik kampung yang kedua, iaitu balik kampung ini sifatnya lebih abadi dan lebih sejati. Sebelum saya teruskan, kalau ada soalan boleh raise-kan ataupun boleh bagi tahulah. Okey. Kita beralih kepada balik kampung yang kedua, iaitu balik kampung di akhirat. Okey. Kalau kita perasan, bila mana kita bercerita mengenai balik kampung di akhirat, kebanyakan orang dia mengharap untuk dapat balik ke kampung. Kan, lagi-lagi musim COVID ni kan, kita tengok kat Twitter ke dekat Facebook kan, semua rasa rindu untuk balik ke kampung kan. Bahkan kebanyakan dan majoriti orang dekat Malaysia ataupun dekat sekeliling kita semua mengharap untuk balik kampung dalam konteks dunia. Namun ternyata balik kampung akhirat dia lebih awal untuk menjemput dia. Saya ulang kebanyakan kita pada hari ini sangat-sangat mengharapkan ataupun sangat-sangat nak balik ke kampung dalam konteks dunia, balik kampung halaman di dunia. Namun malangnya, yang sangat-sangat sedih ialah bila mana balik kampung ke akhirat itu lebih awal menemui kita berbanding kita balik kampung di dunia. Dan sangat-sangat rugi dan sangat celaka. Dia menyiapkan bekal dunia dengan semaksimum mungkin. Saat dia ingin pulang ataupun balik kampung di dunia, dan dia tidak menduga bekal persiapannya ke kampung halaman akhirat dia tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata balik kampung akhirat dia lebih cepat daripada apa yang dijangkakan. Ketika mana kita sangat-sangat nak untuk berhari raya di kampung, tanpa ketika mana bulan Ramadan kita cuba untuk bermuhasabah dan ataupun kita cuba untuk throwback semula,
Ketika mana kita mempersiapkan bulan Ramadan dengan penuh kegirangan, persiapan bulan raya dengan penuh kegirangan, kita terlupa dan kita tidak menduga rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita untuk pulang ke kampung halaman akhirat kita. Kerana itulah, wahai sahabat-sahabat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Saat kita mempersiapkan bekal pada Ramadan yang lepas, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan para syuhada dan para penghuni syurga untuk menjemput kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa ni untuk tercapai takwa. Kalau korang ingat lagi, selalu ayat yang disebut-sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa kawan-kawan, kita nak capai takwa. Sebab itu syurga disediakan untuk orang yang bertakwa. Okey. Kalau saya nak membuka mata sedikitlah kepada kamu semua. Ketika mana kita jumpa kalimah takwa dalam Al-Quran, ataupun kalimah takwa, betul lah kalimah takwa, kalimah syurga, kalimah jannah, pasti akan disekalikan dengan kalimah takwa. Ataupun amalan-amalan takwa. Okay. Kita tengok di sini dalam surah Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa iddat samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tengok situ kalimah syurga. Orang yang mendapatkan syurga hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Okay, kita tengok ayat surah Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Maka kita boleh tengok ketika mana ada kalimah takwa ataupun kalimah syurga, pasti akan disekalikan dengan kalimah takwa. Maka orang yang bertakwa adalah orang ciri-ciri penghuni syurga. Maka kita mengimbau kembali ayat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu untuk kamu mencapai takwa. Jadi maknanya apa? Ramadan yang kita buat pada lepas-lepas yang sebelum ini semata-mata Allah ingin menganugerahkan kita piala ketakwaan daripadanya. Kenapa? Kerana Allah ingin memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus dia. Kalau kita tak mencapai takwa, ataupun kita rasa Ramadan kita yang lepas taklah sebaik mana, dan kita rasa kita tak mencapai takwa tu, maka mungkin kita boleh mempersoalkan diri kita sama ada kita layak atau tidak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tu, semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Tapi jangan lupa ada sambungan hadis. Dia kata apa? Illa man aba, kecuali orang yang tak nak. Maka jika ada yang tak ke syurga, bukan sebab Allah yang tak bagi. Sebab apa? Sebab kita yang tak nak. Nabi kata apa? Sesungguhnya semua umat itu akan masuk syurga, kecuali apa? Orang-orang yang tak ingin dan tak berkehendak. Maka ketika mana kita tak masuk syurga, bukan sebab Allah tak memilih kita masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita yang tak nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aib yang kita maksudkan ialah yang tadi adalah kembali kepada Allah, dan kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah.
Okay. Itu kalau hanya perkataan at saja. Tapi ketika mana ada disekalikan dengan perkataan fitri, maka kita sebut sebagai ideal fitri. Okay. Fitri ni, bukan fitri yang kawan-kawan korang tu fitri ni dia ada dua maksud. Tapi sebelum tu setakat ni okey, moderator boleh dan yang lain masih boleh ni ke? Saya tak dapat nak nampak muka. Okey. Jalan okey ke? Boleh komen? InsyaAllah okey ni. Kalau ada soalan. Boleh komen jangan senyap-senyap je lah. Saya rasa saya macam bercakap dengan kamera. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung. Okey, fitri ni adalah dia membawa maksud kepada dua maksud. Yang pertama adalah makan ataupun kita panggil sebagai futur. Futur ni bukan futur yang melara tu. Ini futur yang memang kalau kita tengok dalam kata dasar kepada makanan ialah futur. Jadi perkataan futur ni adalah bermaksud makan ataupun makanan yang paling pertama dimakan oleh seseorang manusia. Okay, kalau aftertum, siapa tahu apa maksud aftertum? Siapa tahu apa maksud aftertum? Siapa yang tahu boleh komen, insya-Allah. Kalau Siapa yang pernah dengar perkataan aftertum? Ya, mungkin moderator boleh ni. Okey. Okey. Bila mana kita bercakap aftertum ni adalah satu ayat sebenarnya. Dia kata apa? Dia bermaksud adalah sarapan. Okey. Contoh, aftertum sudah ke kau sarapan? Maksudnya apa tu? Maknanya sarapan tu adalah makanan yang paling first kita makan pada setiap hari kan. Kalau bukan puasa, sarapan lah kan. Jadi maksud futur yang pertama ataupun futur ni adalah makanan yang paling first kita makan. Sebab itulah ada soalan Cik Pumas kat bawah tu. Apakah maksud iftar? Okay, tadi kita dah belajar futur tu maksudnya adalah makanan ataupun makanan yang paling first kita makan. Okay, soalan saya adalah apakah maksud iftar? saya boleh jawab di dalam komen, insya-Allah. Jangan malu, jangan segan. Boleh bagi jawapan ya dalam pendidikan Islam. Kutek lah. InsyaAllah boleh juga. Okey, ada yang jawab berbuka puasa. Di manakah perkataan makan ataupun makanan yang paling first? Kalau kita mengatakan iftar tu adalah berbuka puasa. Okey, saya memerlukan lain-lain pandangan dan komen supaya kita tidak ada. Makan buah tamar. Makan setelah berpuasa. Betul. Itulah maksud iftar yang sebenarnya. Ialah kita contohlah kan, setelah seharian kita berpuasa, maka ketika mana kita sedang nak berbuka puasa itu, maka makanan yang first kita makan itulah yang kita panggil sebagai iftar. Itulah maksud iftar sebenarnya. Jadi iftar ni bukanlah kalau kita panggil majlis iftar, bukanlah majlis berbuka puasa, tapi majlis di mana kita makan makanan yang pertama setelah seharian kita berpuasa. Itulah maksud iftar.
Okay, kalau di bulan Ramadan, macam tadi saya sebut, kita akan sarapan terlebih dahulu, sarapan, lepas tu lunch kita, lepas tu kita minum petang, kita dinner, lepas tu kita supper kan. Tapi nak katanya sarapan itulah makanan first yang kita makan dalam seharian kita. Maka itulah yang dimaksudkan dengan futur. Maka Aidil Fitri yang pertama dapat kita katakan sebagai ialah di saat 1 Syawal tiba, kita kembali makan mengikut yang asal ataupun mengikut kebiasaan kita sebelum itu, iaitu boleh makan seperti biasa selepas kita berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Itulah maksud Aidil Fitri yang pertama, iaitu bila mana Aid tadi adalah kita kembali kepada yang asal. Iaitu mungkin ada yang bertanya, apakah maksud yang kembali kepada asal tu? Okay, Aid ni adalah kita kembali kepada lumrah normal kita yang sebelum ini. Itulah maksud Aid tu. Ataupun sewaktu saya sebut tadi, pulangnya ada dua maksud, iaitu kita balik kampung ataupun kita kembali ke tempat asal kita di dunia dan kembali ke tempat asal kita di akhirat. Tempat asal tu terberkatakan sebagai kampung halaman kita. Iaitu kembali ke tempat kampung halaman kita di dunia dan kembali ke kampung halaman kita di akhirat. Itu kalau kita hanya mentafsirkan ataupun menterjemah perkataan Aid sahaja. Tapi bila mana kita gabungkan sekali Aidil Fitri adalah bermaksud saat tiba 1 Syawal, kita kembali seperti asal kita, iaitu kita makan seperti biasa. Sebab tu pada bulan Hari Raya kan, 1 Syawal, kita disunatkan untuk makan sebelum kita pergi solat, sunat Hari Raya. Sebab di situ ada pahala. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada normal kita, itu kembali boleh makan seperti biasa. Dulu makan sahur kan, lepas tu kita boleh berbuka, seharian berpuasa baru kita boleh berbuka pada maghrib. Tapi ketika mana sampai 1 Syawal, kita dah boleh makan seperti biasa. Itulah maksud Aidil Fitri yang pertama. Okay. Aidil Fitri yang kedua adalah Fitri. Iaitu apa maksud Fitri ni? Fitri ni bermaksud dalam konteks agama, ialah bermaksud dorongan dan tolakan yang kuat untuk melaksanakan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Okay, kita belajar bahasa Arab sikit. Ketika mana korang berjumpa dengan perkataan fa, okay. Ketika mana ada dua situasi, ada perkataan fa kat tengah, maka ianya perlu dan wajib dilaksanakan tanpa ada sebarang jeda. Okay, maknanya fa ni memang kena terus buat. Dia tak boleh ada satu saat, 2 saat, tapi dia terus kena buat. Kalau kita ada dua situasi kan, contoh macam kita tunggu bas sedikit tunggu bas kan. Contoh macam apa yang sesuai? Mungkin saya tak dapat nak ni. Okay, contoh kita main golf kan. Kalau golf kan dia ada macam kita pukul sekali kan. Tapi dia tak ada. Bila mana ada je bola tu, kita kena terus pukul dia. Itulah perkataan fa tu. Iaitu kena terus buat. Allah kata apa? Maka fa'akim wajhaka. Maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang hanifah, agama yang lurus. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha, iaitu agama Allah dan agama yang Allah menciptakan manusia. Dan itulah fitrah bagi seluruh manusia. Maka apa yang nak disebutkan dalam ayat ni ialah sekecil manapun kita besar ke, kita kecil ke, kita muda ke, kita tua ke, lelaki ke, perempuan ke, seluruh manusia dalam jiwanya pasti ada kecenderungan untuk dekat kepada Allah. Walaupun dia jahat macam mana sekalipun kan, perangai dia tak baik macam mana sekalipun, pencuri macam mana sekalipun kan,
pasti dalam sekelumit hati dia, dia pasti ingin kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah? Caranya adalah dengan melaksanakan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana kita tahu fitrah kita ni adalah agama yang lurus, iaitu agama Islam kan. Dan fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkan wajahmu ke ad-din yang lurus. Apakah maksud ad-din? Ad-din ni adalah terdapat dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna dinallahi inda apa? Inna dinal Allah. Astaghfirullahalazim. Nak bagi tahu apa? Din yang paling lurus adalah agama Islam. Jadi saya nak buat sedikit flowchart lah. Okay. Fitrah ni adalah tadi kita maksudkan adalah cenderung ataupun satu tolakan ataupun dorongan yang kuat untuk kita melaksanakan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun fitrah ni bermaksud kita cenderung kepada Allah. Bagaimana kita nak cenderung kepada Allah? Yang kita menegakkan dan membuat ad-din tu. Dan apakah ad-din tu? Allah kata ad-din tu yang terbaik dan paling suci, yang paling murni di dunia ni adalah agama Islam. Jadi dengan kita membuat kebaikan ataupun dengan kita membuat tuntutan dalam agama Islam itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita katakan sebagai fitrah. Jadi antara ketentuan Islam tu kan, kalau kita tengok dalam rukun Islam ada berpuasa kan, pada bulan Ramadan kan. Okay. Maka apa yang kita perbuat pada bulan Ramadan, ketika mana di luar Ramadan kita mula untuk bermuhasabah, maka apa yang kita perbuat pada bulan Ramadan, ketika di luar Ramadan belum tentu kita dapat buat solat sunat sebanyak yang kita boleh kan. Tapi di saat Ramadan semua jenis solat sunat dapat kita buat. Solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat sunat tarawih kan. Solat sunat tarawih tu qiyamul lail kan. Lepas tu kita bangun dari qiyamul lail. Kita muhasabah semula pada Ramadan 1 hingga Ramadan ke-29. Kita pasti dan saya pasti semua dalam kalangan kita pada hari ini, pada malam ini ada peningkatan dari segi ibadah dia. Quran kita. Di luar Ramadan kita susah nak baca Quran. Tapi bila mana sampai Ramadan senang kita nak baca Quran. Zikir kita, di luar Ramadan kita zikir macam-macam kan. Zikir mungkin zikir kita zikir yang tak baik kan. Tapi bila mana luar Ramadan kita mampu nak tahan dan terzikir yang benar-benar zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita infak. Di luar Ramadan kita susah nak infak. Bila mana kita ada makcik-makcik datang kan, kita susah nak bagi RM1 pun kepada makcik. Tapi bila mana sampai bulan Ramadan, kita bagi RM10, RM20 tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa susah. Bahkan saya yakin semua dalam ni ke 10 dan 11 orang pada malam ini semuanya ada peningkatan daripada segi semua sudut. Dan tak lain tak bukan semua kita buat pada Ramadan yang lepas adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Aidil Fitri yang kedua bermaksud ialah merujuk kepada apa? Kembalinya seseorang kepada yang asalnya, iaitu kembali untuk mentaati Allah sesuai dengan fitrahnya. Itulah maksud Aidil Fitri yang kedua. Kita tengok dalam surah Al-A'raf, Allah kata wa idh akhadha rabbuka min bani adam zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafil. Allah kata, dan pelajarilah wahai hambaku. Allah kata, pelajarilah wahai hambaku. Saat Tuhanmu, saat Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian daripada anak anak cucu Adam, diberikan saat dialog saat di alam rahim. Kamu semua kena bayangkan, ini adalah dialog yang Allah
sedang cakap kepada kita ketika mana kita berada di alam rahim ibu kita. Allah kata apa? Allah kata, apakah kamu sudah bersedia untuk menjadikan aku Rabbmu yang menjaga kamu, yang mengampuni dosa-dosa kamu, yang berikan kamu banyak-banyak nikmat, yang memberikan keampunan saat kamu berlumuran dengan dosa, yang memberikan segala hajat kamu, yang memberikan segala apa yang kamu inginkan, aku akan bagi kepada kamu. Dan apa yang kita katakan kepada Allah? Tu bukankah aku Tuhan kamu, Rabb kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidina. Bila anak bala ni, maksud dia adalah pasti akan kami ikut dan pasti akan kami turuti. Dan syahidina, dan kami menjadi saksi kepada engkau ya Allah. Jadi teman-teman dan sahabat sekalian, sebenarnya ketika mana kita di alam rahim, kita telah pun membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita akan mentaati Allah dalam segala apa yang kita, dalam segenap kehidupan kita di dunia ini. Maka ketika kita dilahirkan, tahun demi tahun kita laksanakan ketaatan kepada Allah. Kita berpuasa bulan Ramadan adalah apa? Untuk mengingatkan kita perjanjian yang telah kita buat di hadapan Allah dahulu. Yang paling menyedihkan, tengok pada ayat yang terakhir. Sesungguhnya, ya Allah, kami adalah orang-orang yang lalai, yang tidak diberi peringatan tentang hakikat ini. Kita tahu, kita telah berjanji dengan Allah. Kita tahu, kita telah membuat satu perjanjian kepada Allah bahawa yang kita mengakui bahawa Allah tu Tuhan kita. Bahawa Allah itulah yang kita akan ikut apa yang dia suruh. Tapi malam ini, tahun demi tahun, hari demi hari, satu pernyataan yang sangat-sangat sinis daripada firman Allah SWT. Dia kata apa? Sesungguhnya kita ni, kita semua manusia adalah orang-orang yang lalai. Kita lupa akan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat-sahabat sekalian, maka madrasah Ramadan yang lepas, yang telah pun berlalu baru 7 hari, 6 hari yang lepas kan, tak lain tak bukan adalah untuk kita semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aidil Fitri yang sebenar adalah di mana kita kembali kepada Allah dengan mentaati perintah Allah sungguh-sungguh sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah ketika mana kita di alam rahim. Itulah Aidil Fitri yang sebenar yang perlu kita maknai dan perlu kita selami dan dalami. Jadi kalau selesai Ramadan, ada dalam kalangan kita, kalau selesai Ramadan, ada dalam kalangan kita yang hubungannya belum lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada something wrong somewhere dengan puasa dia yang dia buat pada baru-baru ini. Saya ulang, kalau Ramadan yang lepas, hubungan kita dengan Allah tidak sedekat yang diharapkan, maka ada something wrong somewhere dengan kehidupan kita, dengan amal-amal kita. Kalau Ramadan dahuluan, kita boleh beramal sehabis baik. Kita boleh tak tidur malam, kita boleh beramal sungguh-sungguh. Tapi bila mana masuk Syawal, kita kembali beramal seperti sedia kala. Kita melambatkan kita punya pecutan ataupun kita melambatkan kita punya rentak amal. Kalau Ramadan dahulu, kita boleh solat di awal waktu sampai saat Syawal. Kadang-kadang kita solat di akhir waktu, bahkan kita tertinggal. Ada something wrong somewhere di situ. Kalau Ramadan dahulu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh tinggalkan jahiliah, kita boleh tinggalkan benda-benda yang melalaikan, kita boleh tinggalkan kejahatan, kita boleh tinggalkan kebatilan. Tetapi bila mana sampai di saat 1 Syawal, kita kembali berbuat jahiliah, kita kembali berbuat kemaksiatan, kita kembali berbuat kejahatan yang telah kita pun tinggalkan pada bulan Ramadan.
Itu bermaksud apa? Ada something wrong somewhere. Something wrong somewhere dekat diri kita. Ada orang dia merasakan ketika mana bulan Ramadan, dia kata aku nak tahan nanti bila dah sampai 1 Syawal aku nak lepaskan segala-galanya. Merasakan Syawal boleh kembali melakukan benda yang dilarang agama adalah perasaan yang amat-amat menyedihkan dan amat-amat memilukan bagi setiap orang Muslim. Kalau dia ada perasaan macam itu. Jadi apakah erti Aidilfitri kalaulah kita semua dalam keadaan dulu pada bulan Ramadan kita boleh berbuat sehabis mungkin, sebaik mungkin. Kita boleh tinggalkan benda-benda lara, kita boleh tinggalkan benda-benda yang tak baik. Kita boleh tingkatkan zikir kita boleh infak sungguh-sungguhan. Dan bila mana sampai saat tiba 1 Syawal, kita tinggalkan kesemuanya. Apa maksudnya? Ada something wrong somewhere dengan diri kita, dengan puasa kita. Sebab itu paling penting sahabat sekalian adalah menjadi Ramadhani, bukan menjadi Ramadhani. Kerana apa? Kerana kalau kita menjadi hamba kepada Ramadan, ketika mana kita keluar pada bulan Ramadan, kita akan kembali seperti biasa. Tapi saat kita menjadi Rabbani, iaitu menjadi hamba Allah, menjadi hamba kepada Rabb, sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita akan terus berjuang dan berjuang hingga kita sampai ke perakhiran kehidupan kita. Kalau kita tengok sekarang isu semasa seputar di global pada ketika ini adalah semua tahu dan semua saya yakin semua tahu tentang isu Palestin, isu umat Islam yang sedang dibom. Mereka mendengar boman ketika mana bulan Ramadan pun mereka diusir, dilepaskan pemendih mati. Kita kat sini Ramadan kita Ramadan yang sangat-sangat happening, sangat-sangat relax, sangat-sangat tenang walaupun dalam keadaan PKP. Diorang di sana, saya sangat-sangat kagum maksudnya. Ada satu video tu dia menunjukkan Al-Qasami sedang murajaah Al-Quran mereka. Kenapa sampai sekarang Palestin diserang? Sebab apa? Sebab Palestin belum pernah kalah dengan Israel. Kalau kita kalah dengan Israel, sesungguhnya tidak akan ada lagi berlaku peperangan. Tetapi kenapa berlaku peperangan sampai ke hari ini? Sebab apa? Sebab Palestin, sebab Israel masih belum boleh mengalahkan umat Islam. Kita tengok sejarah Nabi SAW ketika mana di fasa Mekah dan fasa Madinah. Persoalannya ramai tak peperangan yang berlaku pada zaman itu, pada zaman Madinah dan zaman Mekah. Ramai, banyak. Ada perang Badar, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Uhud, semuanya banyak perang. Dan adakah itu tanda bahawa Nabi Muhammad SAW akan kalah? Tak. Itu tanda Islam sedang kuat. Maka Palestin yang menghadapi peperangannya dah 4 kali perang menunjukkan Palestin sedang kuat. Yang lemahnya kita dekat Malaysia. Kenapa Palestin? Kenapa Israel tak nak serang Malaysia? Sebab kita tak ada apa-apa. Sebab kita bukanlah sekuat Palestin dan kita bukanlah sekuat apa yang mereka boleh lawan kita. Sebab tu mereka tak serang kita. Jadi berbalik kepada isu Aidilfitri ataupun kita bincangkan Aidilfitri pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kita telah pun berada pada 7 Ramadan dan kita telah pun meninggalkan Ramadan 7 hari yang lepas, dan kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kita satu lagi peluang untuk kita berjumpa dengan Ramadan pada tahun hadapan. Kalaulah ini Ramadan yang terakhir kita dan yang dah pun berlalu 7 hari lepas, kita harapkan dan kita doa pada Allah sungguh-sungguh bahawa ya Allah, Kau terimalah segala amal-amal aku, Kau terima segala infak-infak aku, terima segala solat-solat aku pada bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan yang lepas ini, Ramadan yang sebelum yang aku telah buat ya Allah,
adalah Ramadan yang terbaik. Dan tahu tak, tadi saya sebut, kenapa ada perbezaan di antara bulan Ramadan dan selepas Ramadan? Di kala bulan Ramadan kita boleh berbuat semaksimum mungkin amal-amal kita sebab kita nak meraih ganjaran pahala pada Allah SWT. Dan ketika mana kita di luar Ramadan, kita agak berbeza daripada menjadi orang pada bulan Ramadan. Dan tahu tak kenapa? Kita termasuk diri saya sendiri. Apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah sebenarnya untuk diri saya sendiri. Dan saya mengharapkan ada manfaat untuk orang yang mendengar. Kenapa kadang-kadang kita terbuat benda ataupun terbuat something yang telah kita tinggalkan pada bulan Ramadan, dan ataupun kita tak dapat nak istiqamah kebaikan yang telah pun kita buat pada bulan Ramadan pada saat Hari Raya Aidilfitri dan seterusnya. Kenapa kita susah untuk istiqamah? Kita susah untuk terus meninggalkan apa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebabnya ada something yang menghalang kita. Ada something yang menghalang kita. Dia hanya dua patah perkataan saja. Inilah yang sebenarnya yang telah menghalang kita. Kenapa kita ni susah untuk istiqamah, berada di atas landasan kebaikan? Kenapa kita susah untuk kita meneruskan kebaikan, kesolehan kita yang berlaku pada bulan Ramadan? Kita tak dapat nak teruskan momentum tu pada Syawal. Sebab apa? Sebab dua patah perkataan yang akan yang akan abang kamu ni akan beritahu pada next QC, next Quran Circle kita pada yang minggu akan datang. Jadi saya rasa itu saja saya punya mission pada malam ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Dan saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Master kita, Mak Adi, di atas sharing yang kata luar biasa. Yang mana sebelum ni kita raya, dah berapa tahun dah kita raya, tanpa kita mengetahui apa maksud sebenar Aidilfitri itu kan. Dan pada malam ni kita dapat tahu sebenarnya Aidilfitri dia membawa dua maksud. Yang pertama, kita makan lepas tadi masa Syawal, kita dapat makan selepas kita berpuasa. Dan Aidilfitri yang kedua membawa maksud yang mana kita ni kembali pada fitrah kita yang asal. Yang mana fitrah kita iaitu kita menjadi hamba Allah. Dan Alhamdulillah. Dan di last tadi speaker kita ada mengatakan bahawa ada memberi trigger sikit untuk ke session yang seterusnya. Kalau nak tahu, insyaAllah minggu depan ada lagi sesi halaqah ni, insyaAllah. Yang mana sesi Quran Circle ni yang mana lagi menarik minggu depan dan lagi ramai pada minggu depan. Dan jika ada soalan boleh utarakan di dalam ruangan komen ataupun buka mic pun boleh. So kalau ada soalan silakan. Soalan ke? Okay, nampak macam semua dah faham, Alhamdulillah. Okay, dan suka untuk saya ingatkan kita boleh jadi kita setiap minggu sepatutnya kita mesti ada kata kenapa kami mengajak anda semua untuk join program ni, kerana
uh, kita setiap minggu kita mesti ada kata session yang mana kita mendekatkan diri dengan Allah untuk kita muhasabah balik macam mana usrah pula, halaqah ni adalah kata recharge kita untuk kita recharge balik diri kita daripada segala apa yang kita lakukan sepanjang seminggu tu. Dan sesi inilah boleh menjadi kita untuk kita kembali balik kepada Allah, untuk kita ingat balik apa yang sebenarnya sepatutnya kita lakukan. That's why lah insyaAllah kami abang-abang Abang Syazmi, Bro Syazmi, Bro Afiq, Bro Hadi ngajak korang semua bukan untuk apa-apa, tapi untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Allah. That's why lah kami adakan share gini untuk kita sama-sama mendapat jannah Allah untuk sama kita dapat takwa Allah tu. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita sama-sama mendapat title hamba Allah tu, yang mana hamba Allah yang dekat dengan Allah, insyaAllah. Dan kalau boleh nak ada sesi bergambar sikit insyaAllah di akhir sesi. Dan bolehlah pada yang berkelapangan, yang ada kamera, untuk membuka kamera untuk sesi bergambar insyaAllah. Abang Master, Abang Master. Sesi bergambar insyaAllah. Macam mana? Presentif. Jom buka. Sekejap je ni. Presentif. Macam mana? Ni bukan? Oh tak apa. Ni. Abang Master boleh start presenting. Kan ada lagi? InsyaAllah. Sebab sekejap Okay. Dalam kiraan 1, 2, 3. Ada lagi tak buka Boleh buka Apa yang berkelapangan, insyaAllah. Wish, anime tu. Okay, 1, 2, 3. Okay, tak apa. Okay, terima kasih. Di atas luar masa yang anda berikan, kerana anda nak luangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi kita pada malam ni. Dan kami mohon maaf jika ada tersalah bahasa, tersalah apa-apa je, kami mohon maaf. Dan yang baik itu adalah daripada Allah, dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri, tapi disandar kepada Allah. Dan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah minggu depan ada lagi, dan abang-abang akan maklumkan bila. Dan itu saja pada malam ni. Kita tutup sesi halaqah kita, sesi Quranic Circle kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya terima kasih. Kalau nak tanya lagi boleh, insyaAllah.
زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شرم إنهم وهن ووهن ما لهم في الحرب عزم هم كبيت العنكبوت حينما يلقاه شرم زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا 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 زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة إنهم في القلب شتى ويخافون الممات خلف جدران تواروا جبنهم يهوى الحياة زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا زلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا